Okey, jadi itu 3 ukuran memusat, mean, median dan mode. Which one is the best? Yang mana satu yang terbaik? Dia bergantung pada keadaan. Tak boleh kata mean paling bagus daripada median, median paling bagus daripada mode. Tapi yang paling popular mean dengan median. Mode dia hanya pelengkap. Kalau kita banding kat sini, ada kalanya mean sesuai digunakan, ada kalanya median lagi sesuai digunakan. Tetapi mean ni, kalau lihat kita bandingkan mean dengan median dua ni, mean ni dia, bila kita bercerita nilai purata ni, dia sangat sensitif dengan data kita. Mean dia sangat-sangat sensitif dengan data kita. Seperti yang saya dah tekankan tadi, anda bukan hanya perlu pandai mengira, anda mesti faham apa itu mean. Apa yang diwakili oleh nilai mean. Kerana mean ni dia sangat-sangat sensitif dengan data kita. Kalau kita tekiin data yang salah, nilai mean tu akan berubah dengan banyak. Apalagi kalau kita data kita tidak sekata. Data kita contohnya kat sini, muka surat yang muka surat yang ke-13 ni. Muka surat yang ke-13 ni. Yang di atas ni, yang pertama, ini ialah data kita yang asal. Kita dah kira mean tadi kan. Kat sini, mean dia sama dengan 11. X bar di sini sama dengan 11. Okey, jika saya tukar, contohlah katalah kita tersilap key in data. 103, nombor yang terakhir ni kita tekin 133. Kadang-kadang kita terlebih kan. Nak letak 100 terkurang 10. Nak letak ataupun terlebih 10 jadi 1000 kan. Jadi perkara tersebut dia beri efek pada mean. Kalau 1-2 data kita, mungkin kita data sedikit kita boleh perasan. Kalau data kita banyak, perkara-perkara begini kadang kita kena lihat ada beberapa perkara yang perlu kita lihat lagi sebelum kita boleh terima nilai mean tersebut adalah betul. Apa tadi kesilapan dia? Daripada 33 dia jadi 133. Kita kira balik. Bila kita kira balik, X bar dia jadi berapa? X bar dia jadi 21. Daripada 11 dia jadi 21. Hanya kerana satu nombor saja yang berubah. Begitu juga, apa lagi kalau dua nombor kosong ni kan? Tiba-tiba dia jadi 10 contohnya kan. Kalau ubah dia jadi 10. Tengok apa yang jadi pada nilai mean dia. Berbanding dengan median. Berbanding dengan median kat sini ialah bagi dua kes ni median dia sama. Median dia tak berubah sebab susunan median berada di tengah. Nombor yang berubah tu tidak melibatkan median. Kalau nombor yang berubah tu melibatkan median, sebab kalau kata 8 ni jadi 18, 18 tu tak akan berada pada data yang kelima lah contohnya kan. Dia akan ada nombor yang lain. Jadi kalau lihat dalam dua contoh ni, kalau saya kira median dia masih sama bagi kedua data ni, median dia sama dengan 8. Sebab kesilapan tersebut tidak menjejaskan nilai median, tapi dia menjejaskan nilai mean. Ini sebut sikit lah berkaitan dengan nilai mean. Okey, satu lagi yang saya terlupa nak sebut ialah bila kita mengira nilai mean, tadi saya ada sebutkan dalam contoh tadi kan, walaupun nombor 11 tu tiada satu pun unsur dalam kumpulan data kita yang mempunyai nilai yang sama dengan mean. Itu satu keadaan kan. Sebab saya sebut tadi, bila ada nilai mean sama dengan 11, bermaksud ada nilai yang berbeza, ada nilai yang mungkin sama. Dan tak mustahil kalau tak ada nilai yang sama pun dengan nilai mean. Tetapi nilai mean mesti berada di kalangan nombor tersebut. Di antara. Sebab nombor kita antara 0 hingga 33 kan. Kalau saya buat satu garisan, nombor kita daripada 0, 33. Ini dia punya tip lah, 0 hingga 33. Kalau awak kira mean, tembak macam mana pun, katalah dah tak tempat yang kelang kabut kan. Kelang kabut dah. Jangan tembaklah apa-apa nombor antara 0 hingga 33. Itu ciri mean. Mean kita 11 kan? Okey, 11 katalah kat sini. Adakah 11 antara 0 dengan 33? Ya. Jadi 11 tu berkemungkinan besar mean. Tapi kalau awak pilih nombor lain, nombor awak kata dah tembak nak punya tembak, anda kata mean saya 34. Silap kira 34. Jawapan dia confirm salah. Confirm salah. Sebab 34 tu tidak berada pun tidak dalam selang data di mana pengiraan nilai mean tersebut tersebut terlibat. Jadi pun tu antara tip bagaimana kita nak check nilai mean tu betul atau salah. Kalau saya nak semak ni pun
Kalau saya jumpa nombor yang lebih besar daripada 3/3, tak payah saya pandang lain, dah tentu salah dah. Mana boleh nilai min dia apa ni? Di luar nilai selang data dia. Itu antara ciri-ciri bagi ciri-ciri nilai min. Apa lagi median kan? Median berada di tengah-tengah. Dah tentu median mesti antara 0 dengan 3/3. Dan kes ni ialah 8. Kita ada skala pengukuran nominal untuk data label. Kalau data ranking, ordinal. Okey, selain daripada dua ni, kita ada data selang dan data nisbah. Saya harap orang masih ingat lah. Okey, jadi min ukuran memusat ni, dia tak boleh digunakan kepada sebarangan skala pengukuran. Maksudnya, tak boleh tu, dia kurang tepat. Macam antara min aritmetik dengan antara min aritmetik dengan apa ni, dengan min aritmetik dengan min geometri tadi. Awak kena berhati-hati. Kalau skala pengukuran kita ordinal dan nominal, dia kata apa? Calculation of mean is not valid. Maksudnya awak boleh kira tapi tak sah. Apa maksud dia contoh nominal? Nominal ni kalau saya ambil contoh yang mudah ialah jantina. Jantina kan? Katalah satu lelaki, 0 perempuan. Awak ada responden. Katalah awak kita ada responden. Begini, saya ada lebih kurang 3 lelaki, 2 perempuan. 3 lelaki, 2 perempuan. Saya ada lelaki. Kemudian saya ada perempuan. Kata 3 lelaki, 3 perempuan. 3 lelaki, 3 perempuan. Senang nak kira kan? 3 lelaki, 3 perempuan. Ini data saya. Saya kira min. Berapa ni? 1 campur 1 campur 1. Campur 0 campur 0 campur 0. 3 kan? Perjumlahan X sama dengan 3. Berapakah X bar kalau sampel? 3 ada berapa nombor? Ada 6. 3 per 6. 3 bagi 6 sama dengan berapa? 0.5. Purata dia 0.5. Macam mana nak terangkan ni? Kalau kita ambil maksud nilai purata, maksudnya apa? Secara puratanya, jantina responden saya ialah 0.5. 0.5 tu macam mana tu 0.5 tu kategori apa? Lelaki pun tak, perempuan pun tak. Nampak kan? Kat situ contohnya, nombor min aritmetik tu ada tapi salah. Tapi dia tak tepat sebab nombor ni ialah bersifat skala. Skala dia ialah skala nominal. Kes yang sama kalau ordinal dia dalam bentuk ranking. Okey, kalau katalah nombor ni saya ubah skala saya. Saya jadikan skala pengukuran katalah skala pengukuran markah dia, skala pengukuran selang dia. Ini markah yang diperolehi oleh markah yang diperolehi oleh 6 orang pelajar saya. Katalah markah penuh 1, markah rendah 0. Okey, 6 orang pelajar saya dapat markah dia begini. Dan saya nak dapatkan purata. Bila saya dapat nak kira purata, saya akan kira nombor yang sama. 3 bagi 6, 0.5. Secara puratanya, markah yang diperoleh oleh pelajar saya ialah 0.5. Contohnya begitu kan. Jadi yang markah 0.5 tu ada makna dia, ada maksud dia. Sebab dia skala pengukuran dia ialah skala pengukuran bagi selang. Jadi untuk kalau nominal, ordinal, tak boleh dikira purata. Kita tak ada purata jantina, kita tak ada purata bagi agama ataupun data-data yang bersifat skala ordinal dan nominal. Median paling sesuai untuk data yang bersifat, kalau bagi data ordinal, data ordinal dalam ranking ni, kita kira median. Berapa persen contoh yang menjawab sangat setuju, berapa persen yang menjawab sangat tidak setuju. Itu maksud dia. Manakala untuk nominal selalunya mood calculation of frequency sangat sesuai digunakan. Begitu juga selalunya untuk data yang bersifat ordinal. Jadi untuk ukuran kecenderungan memusat ni, bagi min selalunya sesuai untuk selang dan nisbah. Tak sesuai untuk nominal dan ordinal. Nominal dan ordinal kita pergi pada sama ada median ataupun mood.
Okey, ini dia punya apa ni conclusion lah yang saya dapat daripada buku teks. Jadi saya awak boleh rujuk lah apa ni untuk awak menggunakan ukuran memusat ni dengan lebih bagus. Satu lagi perkara, bagusnya kegunaan ukuran kecenderungan memusat ni, ini sebagai asas ke atas apa yang kita akan belajar pada masa-masa akan datang dalam kuliah-kuliah yang akan datang. 3 nilai ukuran ni, mean, median dan mode ni, kenapa kita perlu tahu? Sebab dia boleh membantu kita untuk menentukan bentuk taburan data. Dalam statistik, bentuk taburan data tu sangat penting, terutamanya selepas topik yang keempat nanti. Iaitu kita boleh tentukan data kita sama ada dia berbentuk simetri. Ada tiga kaedah yang saya lukis, raja yang saya lukis ya. Berbentuk ni dia. Ini berbentuk simetri. Ini data yang berbentuk simetri. Cantik je bentuknya. Dia bentuk bell shape. Sebelah kanan dia punya bentuk sebelah kanan dia sama dengan bentuk sebelah kiri. Ataupun yang ini ialah positively skewed. Skewed ni ialah dia bukan simetri, dia adalah pencong ke kanan. Pencong ke kanan bentuk data. Bila kita lukis dia ada bahagian yang landai ni. Bahagian yang landai ni adalah menunjukkan dia pencong ke kanan. Dan satu lagi kita ada data yang pencong ke kiri yang di bawah ni. Negatively skewed. Pencong ke kiri. Jadi mulai hari ni familiarkan dengan 3 perkataan ni. Simetri, pencong ke kanan, pencong ke kiri. Yang kalau tak simetri maksudnya dia pencong. Pencong ni kita ambil 2 saja. Pencong ke kanan dan pencong ke kiri. Pencong ke kiri ialah bahagian pencong yang landai ni dia berada di sebelah kiri. Puncak dia berada di sebelah kanan. Selalunya kalau lihat taburan data pelajar ni, kalau lihat taburan data pelajar, ini pasti berlaku. Setiap semester macam ni. Jarang sekali saya dapat simetri dan jarang sekali yang dapat pencong ke kiri ni. Selalunya dia jadi pencong ke kanan. Jadi kalau X ni jumlah markah kan. Jumlah markah daripada 0 sehinggalah 100%. 0 sehinggalah 100%. Paling ramai pelajar di kat sini. Kurang daripada separuh. Kurang daripada 50%. Yang berada lebih atas 50% tu, dia punya kekapalan sikit je. Kecil. Itu dia makin lama, dia makin lama, makin landai. Yang atas 80 lagi yang boleh kira. Selalunya lebih kurang dalam dalam 10%. Dalam 10% tu, ini secara average secara average setiap kursus, bukan kursus saya saja. Tapi bila average maksudnya ada kursus yang lebih, ada kursus yang kurang. Kalau saya ada dalam kelas ni, saya ada lebih kurang 30 pelajar yang mendaftar. Jadi saya punya kalau saya dapat 30 daripada 30 orang pelajar ni, dekat dengan anda 30 orang pelajar ni, saya ada 3 orang dapat A tu, bagi saya tu biasa. Bagi saya itu biasa kalau saya dapat 3 orang. Kalau saya dapat lebih, kalau 3 orang tu dah 10%. Kalau saya dapat 6 orang dalam 20%, lebih 6 orang, tu barulah bagi saya luar biasa kumpulan pelajar ni. Begitu juga yang berada di bawah lah. Yang berada di bawah grade yang gagal, yang grade D. Saya boleh kata di awal-awal ni lazimnya begitulah. Kalau 10% tu A, yang gagal pun lebih kurang dalam 10% daripada bilangan pelajar. Ini average untuk kursus di fakulti. Jadi pilihlah anda nak letak diri anda di mana kan. Di tengah-tengah bentuk kelok pencong ke kanan. Di ekor sebelah kanan yang dekat dengan 100 ataupun di ekor sebelah kiri yang dekat dengan 0. Itu anda tentukan, bukan saya tentukan. Anda boleh pilih anda nak berada di mana. Cuma saya akan bantu. Saya akan bagi peluang, saya akan bagi ruang untuk anda letakkan diri anda di mana-mana. Jadi itulah cara dia sebenarnya. Anda yang pilih. Letak strategi anda nak berada di mana. Saya akan bantu untuk capaikan anda punya cita-cita tu lah. Tapi semuanya kena ada usaha lah. Usaha insya-Allah. Usaha tu saya percaya daripada dulu sampai sekarang, usaha anda sepanjang 14 minggu tu akan anda nampak sebelum anda boleh rasa sebenarnya sebelum anda ambil exam pun berapa yang anda akan dapat. Okey. Jadi macam mana nak tentukan dia pencong ke kanan ke, pencong ke kiri ke ataupun simetri?
Simetri ni paling ideal. Tapi jarang saya dapat simetri. Saya rasa saya tak pernah dapat. Pencung ke kanan selalu, pencung ke kiri ni kadang-kadang. Kadang-kadang tu saya ada satu kumpulan pelajar tu mungkin pandai-pandai. Kebetulan mungkin dia memang kumpulan dia pandai-pandai. Ayah sebenarnya 20%, 30% tu A je, bulat-bulat je A. Saya pun risau. Betul ke tak betul kan? Memang apa ni, itu pun dalam berpuluh tahun ni mungkin beberapa tahun je. Tak sampai lah 3 kali, 4 kali macam tu lah saya dapat pencung ke kiri. Kebanyakan dia pencung ke kanan tu biasa. Simetri yang saya rasa tak pernah. Saya dapat taburan markah data pelajar saya adalah berbentuk simetri. Okey, macam mana nak tentukan ni? Pencung kanan, pencung kiri dan sebagainya. Ada banyak teknik. Okey, berdasarkan apa yang kita dah belajar, cara dia ialah dengan menggunakan dengan melihat nilai mean, median dan mode. Itu pentingnya, mean, median dan mode. Kira mean, aritmetik, kira median dan kira mode. Tengok yang mana, adakah ketiga-tiga nilai ni sama? Adakah dia berbeza? Kalau berbeza, siapa yang lagi besar? Mean lagi besar ke ataupun mode lagi besar? Selalunya median tu berada di tengah-tengah, walaupun dia tak semestinya. Median berada di antara mean dengan mode. Kita tengok nilai mode dia. Mode tu akan menentukan puncak dia. Jika mean sama dengan median, sama dengan mode. Ada kat mana ni? Okey, ini dia. Sama ni exactly sama tepat. Dia takkan berbeza pun dari segi titik permulaan. Dia tepat, absolutely. Apa ni kalau negatif sama 100%. Dari segi nombor, dari segi titik permulaan, dari segi pecahan dan dari segi tanda. Jika ketiga-tiga ni sama, bentuk taburan tersebut adalah simetri. Simetri ni bagusnya kalau taburan tu berbentuk simetri, mean, median dan mode dia akan berada di tengah-tengah ni. Dia akan berada di tengah-tengah. Sebaliknya, jika mode lebih kecil daripada median lebih kecil daripada mean. Okey, maknanya mean paling besar lah. Mean berada di sebelah kanan, mode berada di sebelah kiri. Bentuk taburan dia pencung ke kanan. Dan satu lagi, jika sebaliknya, iaitu mean adalah yang paling kecil. Mean lebih kecil daripada median, median lebih kecil daripada mode. Median berada di sebelah kiri. Mean berada di sebelah kiri. Mode berada di sebelah kanan. Bentuk taburan ialah pencung ke kiri. Itu dalam konteks teori dia. Cuba kita lihat contoh data tadi kan. Okey, contoh data tadi kita ada n kita sama dengan 10. Kita ada X bar sama dengan 11. Median sama dengan 8.5. Mode sama dengan 0. Okey, ada sesiapa yang boleh bantu saya berdasarkan 3 nombor ni, dia simetri kah, pencung ke kanan kah ataupun pencung ke kiri? Pencung positif. Positively skewed. Mode dia berada di sebelah kiri kan? Mode paling kecil, mean paling besar. Yang mana? Pencung positif. Okey, yang ini. Bentuk rajah dia seperti ni. Jadi kalau kita lukis, saya cuba lukis lah kalau boleh. Saya pun tak mahir. Kalau kita buat satu garisan di sini. Katalah saya letak just random. Ni mode 0. Median 8.5. X bar sama dengan 11. Selalu mode ni dia akan menentukan dia punya puncak dia. Jadi dia punya bentuk dia akan bentuk lebih kurang gini. Pencung ke kanan, positively skewed. Ni kalau berdasarkan kita gunakan ukuran mean, median dan mode. Adakah ini salah satu ukuran saja, satu kaedah untuk menentukan bentuk taburan sama ada simetri ataupun tak? Tidak. Ada lagi kaedah lain. Ada lagi cara lain. Ini kaedah yang paling simple. Ada lagi beberapa kaedah yang lebih tepat sebenarnya. Okey, itu ukuran memusat.